Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fawaz Ifan Shah bin Fazli daripada kelas DP 4C. Sejak 1 Januari 2012, hanya JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri sahaja yang boleh mengeluarkan sijil halal di Malaysia. Ini terpakai untuk semua produk dan perkhidmatan yang dikeluarkan di Malaysia. Sijil dan logo halal yang dikeluarkan atau dipohon sama ada secara self-declaration atau yang dikeluarkan oleh mana-mana syarikat swasta tidak lagi dibenarkan. Tindakan tersebut adalah merupakan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Akta Perihal Dagangan 2011. Perkeliling Pensijilan Halal Malaysia Bilangan 1/2011 telah dikeluarkan bertujuan untuk memaklumkan berkenaan pindaan Akta Perihal Dagangan 1972 kepada akta yang baru, iaitu Akta Perihal Dagangan 2011 dan Perintah-Perintah Perihal Dagangan berkaitan halal yang telah diluluskan di Parlimen pada 11 Julai 2011. Akta yang baru ini telah mula berkuat kuasa sejak 1 Januari 2012. Bagi produk yang berada di pasaran yang menggunakan logo halal yang tidak diiktiraf, pihak industri akan diberi tempoh untuk menghentikan penggunaan logo tersebut. Pada masa yang sama, pihak industri perlu mendapatkan pensijilan halal daripada JAKIM atau MAIN. Bagi premis termaksudlah restoran yang menggunakan logo halal yang tidak diiktiraf, logo tersebut perlu dilupuskan serta-merta. Pada masa yang sama, pihak industri perlu mendapatkan pensijilan halal daripada JAKIM atau MAIN. Seksyen 28 merupakan penalti yang tertinggi. Seksyen 28 juga, Menteri berkuasa menetapkan kesalahan bagi mana-mana orang yang memperdayakan atau mengelirukan orang awam bahawa barangan yang ditawarkan menepati taklifan yang dibuat oleh Menteri di bawah seksyen ini. Tindakan boleh diambil terhadap mana-mana orang yang memperdayakan orang ramai bahawa produk yang ditawarkan adalah halal untuk digunakan. Penguatkuasaan peraturan ini akan dapat mengelakkan pengguna daripada dikelirukan atau diperdayakan oleh ungkapan tertentu yang jelas bercanggah dengan barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan, khususnya yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan halal. Menghalang perbuatan self-declaration termasuk juga melalui representasi atau perbuatan yang boleh dikaitkan oleh masyarakat sebagai halal adalah tidak dibenarkan lagi. Antara contoh ungkapan yang selalu digunakan sebelum ini adalah seperti ditanggung halal, makanan orang Islam, terjamin halal, halalan thayyiban dan lain-lain. Maksudlah perbuatan yang menunjukkan pengguna bahawa ia boleh dikaitkan dengan agama Islam. Assalamualaikum, saya Anis Nabila Muhammad Nur akan melanjutkan pembentangan kumpulan kami di mana tajuk artikel yang kami perolehi ialah 228 kes isu berkenaan logo halal rampasan cecah RM11.6 juta. Lokasi kejadian di Kuala Lumpur, pihak berkuasa telah merekodkan 228 kes susulan aktiviti penguatkuasaan berkaitan logo halal menerusi Akta Perihal Dagangan 2011 dengan rampasan yang dibuat sebanyak RM11.6 juta. Antara kesalahannya ialah berkaitan kes pelanggaran status makanan serta produk halal sama ada import dari luar negara atau keluaran dalam negara. Contohnya perkembangan isu kartel daging import tidak halal. Pendakwaan kes dilakukan dan akan melakukan pembicaraan pada 14 sehingga 16 Disember 2021. Tujuan dibuat adalah untuk memberi kesedaran pada pengguna jika ada sesuatu yang meragukan, lapor kepada pihak berkuasa untuk memastikan tiada pelanggaran berkaitan isu halal dalam kalangan peniaga atau operator jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah Fatihah binti Zainuddin. Saya akan membentangkan tentang Perintah Perihal Dagangan Takrif Halal 2011 Perangan 2 yang telah memberikan takrifan kepada beberapa ungkapan seperti dimulakan dengan ungkapan yang pertama iaitu takrifan hukum syarak. Maksud hukum syarak dari segi undang-undang Islam dalam mazhab Syafi'i atau undang-undang Islam dalam mana-mana satu daripada mazhab lain, contohnya Hanafi, Maliki dan Hambali. Mazhab-mazhab tersebut yang telah dipersetujui oleh Yang di-Pertuan Agong untuk dikuatkuasakan di beberapa kawasan seperti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Melaka, Sabah dan beberapa kawasan lain. Mazhab-mazhab tersebut juga boleh dipersetujui oleh Raja bagi mana-mana negeri untuk dikuatkuasakan di negeri masing-masing. Yang kedua adalah takrifan makanan.
Makanan tidak terkecuali dengan setiap barang yang dihilangkan, dijual, digambar untuk diguna sebagai makanan dan minuman yang bertujuan sebagai kegunaan manusia. Makanan juga ditarifkan sebagai bahan yang digunakan dalam komposisi penyediaan pengawetan bagi kegunaan manusia. Ia juga termasuk konveksi, bahan kunyahan dan apa-apa bahan bagi makanan dan minuman serta bahan kunyahan tersebut. Yang ketiga adalah takrifan perkhidmatan. Diiktirafkan sebagai perkhidmatan yang berkaitan makanan atau barangan termasuk pengangkutan, penyimpanan dan pemprosesan bahan mentah, penyajian dan peruncitan makanan atau barang. Assalamualaikum, nama saya Nur Amira Adibah binti Ahmad dari DP 4C. Takrif makanan atau barang-barang halal menurut Perenggan 3 Perintah Perihal Dagangan Tarikh Halal 2011. Sub 1. Apabila suatu makanan atau barang-barang diperihalkan sebagai halal atau ungkapan lain, itu menunjukkan makanan atau barang-barang boleh dimakan dan digunakan oleh orang Islam, maka ungkapan itu memberi maksud pertama, bukan dan tidaklah terdiri daripada atau mengandungi apa-apa bahagian atau benda daripada binatang yang dilarang bagi orang Islam untuk makannya atau yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. Yang kedua, tidak mengandungi apa-apa benda najis mengikut hukum syarak. Yang ketiga, sesuatu yang tidak memabukkan mengikut hukum syarak. Yang keempat, tidak mengandungi mana-mana bahagian anggota manusia atau hasilan daripada anggota manusia tersebut yang tidak dibenarkan oleh hukum syarak. Yang kelima, tidak beracun atau memudaratkan kesihatan. Yang keenam, tidak disediakan, diproses atau dikilang menggunakan apa-apa peralatan yang dicemari najis mengikut hukum syarak. Yang terakhir, ketika dalam masa penyediaan, pemprosesan atau penyimpanannya tiada persentuhan bercampur atau berdekatan dengan apa-apa makanan yang gagal memenuhi kriteria 1 dan 2. Takrif perkhidmatan halal menurut Perenggan 3 Sub 2 Perintah Perihal Dagangan Tarikh Halal 2011. Apabila perkhidmatan yang berhubung dengan makanan atau barang-barang yang diperihalkan sebagai halal atau istilah lain bagi menunjukkan perkhidmatan itu boleh digunakan oleh orang Muslim, ungkapan tersebut bererti perkhidmatan yang berhubung dengan makanan atau barang-barang yang dijalankan perlu mengikut hukum syarak. Assalamualaikum, nama saya Nur Idina Batrisha binti Iwandi dari kelas DP 4C. Saya akan membentangkan tentang kesalahan dan penalti yang terdapat di dalam Perintah Perihal Dagangan Tarikh Halal 2011. Kesalahan bagi memperdayakan atau mengelirukan. Perenggan 4 Sub 1 Perintah Perihal Dagangan Tarikh Halal 2011. Orang yang membekalkan atau menawarkan untuk membekalkan makanan dengan membuat perbuatan yang boleh memperdayakan atau mengelirukan setiap orang bahawa makanan itu adalah halal dan boleh dimakan oleh orang Islam adalah suatu kesalahan. Perbuatan yang mengelirukan orang ramai tentang status sesuatu makanan atau barang termasuk membuat suatu perbuatan salah, termasuklah penggunaan ayat-ayat suci Al-Quran di premis di mana makanan itu dijual, dipamerkan atau dibekalkan. Sebagai contoh, premis tersebut menawarkan makanan, barangan atau perkhidmatan yang tidak halal tetapi pekerjanya memakai kopiah, songkok atau tudung seperti kebiasaan orang Islam atau meletakkan kalimah Allah dan Bismillah di restoran yang secara tidak langsung menggambarkan bahawa makanan yang disajikan adalah halal walaupun hakikatnya adalah sebaliknya. Perkara ini akan mengelirukan atau memperdayakan orang Islam terhadap status halal barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan ini. Manakala penalti bagi kesalahan di bawah Perintah Perihal Dagangan Tarikh Halal 2011, Perenggan 5 Sub 2, orang yang melakukan kesalahan di bawah perintah ini boleh disabitkan apabila pertama, jika orang itu ialah suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi RM5 juta dan bagi kesalahan yang kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi RM10 juta. Yang kedua, jika orang itu bukan suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi RM1 juta atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dan bagi kesalahan yang kedua, didenda tidak melebihi RM5 juta atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Tuntasnya,
Peruntukan perundangan terutamanya di bawah Perintah Perdagangan Takrif Halal 2011 adalah jelas dan memadai untuk melindungi dan menjaga kepentingan pengguna Muslim. Namun, masih ramai pengguna Muslim yang lebih memilih mengikut gaya hidup semasa iaitu trend dalam pemilihan makanan, barangan dan perkhidmatan. Oleh itu, kita patut menjadi pengguna yang lebih proaktif dalam membuat pemilihan.